Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man alladhi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin nuril musbiri nisyani bi nurih wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah berkenan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat Islam, iman serta ihsan dengan sebenar-benar nikmat, di mana alhamdulillah mencakupi dengan nikmat Islam, iman dan ihsan ini kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan meninggalkan perkara yang telah pun dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan perkara yang telah pun dititah perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana diberikan kita nikmat kehidupan, nikmat kesihatan kepada kita, walaupun kita faham dan maklum sebahagian besar daripada kita yang kini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun tidak tahu bagaimana kedudukan kita pada akan datang, esoknya, lusanya, kerana semuanya berada di bawah pemerintahan, di bawah ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sebalik ujian, di sebalik musibah, pasti ada hikmahnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu, pada pagi yang mulia ini, alhamdulillah, saya ingin membicarakan berkenaan dengan sebuah kitab yang bagi saya sesuai untuk dibicarakan kepada khalayak umum, berkaitan dengan tulisan dan titipan, mungkin wasiat ataupun pesanan oleh ulama besar, iaitu Al-Imam Sultanul Ulama, Muftiul Anam, Al-Allamah Al-Faqih As-Sufi Al-Mujtahid Abdul Aziz Ibni Abdul Salam As-Sulami Asy-Syafi'i, ataupun terkenal dengan nama Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam radhiyallahu taala anhu, di mana kitab ini telah pun diterjemahkan dengan tajuk Mutiara di Balik Bala dan Ujian, ataupun dalam bahasa Arabnya, kitab Arabnya disebut sebagai Fawaidul Balwa wal Mihan oleh Al-Imam Syekh Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam radhiyallahu taala anhu. Dan alhamdulillah, kitab ini yang bagi saya sesuai untuk bacaan umum, sesuai untuk mereka-mereka di khalayak dan masyarakat umum. Kitab ini telah pun diterjemahkan oleh Syekh Datuk Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin hafizahullah taala anhu, dan suka saya untuk membicarakan beberapa perkara di dalamnya yang berkaitan dengan faedah ataupun hikmah di sebalik ujian ataupun musibah, mihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibtila, dugaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, bila disebut berkaitan dengan ujian dan juga musibah Allah Subhanahu wa taala, pasti ianya mendatangkan beberapa pandangan yang berbeza mengikut kepada martabat seseorang manusia. Ayuh kita lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Abdul Salam ini. Bagi setiap musibah, ujian dan bala yang menimpa itu terdapat faedah-faedahnya yang berbeza-beza mengikut perbezaan martabat seseorang manusia. Antara faedahnya yang pertama ialah mengetahui keagungan Tuhan dan keperkasaannya. Kita tahu bila Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian, kalau kita katakan sekarang ini COVID-19, yang kita anggap suatu perkara yang kita tak boleh nampak, bahkan kita tak boleh nak pegang, kita tak boleh nak sentuh, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala.
betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala mencipta satu virus, di mana virus ini tak mampu untuk dilihat, tak mampu disentuh, tapi boleh mendatangkan rasa pada diri kita, rasa tak senang, rasa tidak sihat. Tuan-tuan, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, sifat azim Allah Subhanahu wa taala, dan sifat aziz Allah Subhanahu wa taala, sifat perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Kita fikir terlebih dahulu ta'zim kita kepada Allah. Ya Allah, hebat sungguh ciptaanmu ini, ya Allah. Sesungguhnya itu dijadikan kepada kita ibadat. Kita memikirkan tentang keagungan Allah, maka itu ibadat, tuan-tuan. Yang kedua, mengetahui kehinaan hamba dan kerendahannya. Ya? Bila Allah menciptakan sesuatu, bila Allah Subhanahu wa taala menciptakan COVID-19 ini misalnya, ya? Contoh, sedangkan banyak lagi ujian dan bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berlaku sekarang ini COVID-19, tuan-tuan. Kan? Kita rasa bahawa diri kita cukup hina, cukup rendah. Walaupun kita mempunyai ilmu yang kononnya kita rasa dah tinggi dah. Kita mempunyai sijil-sijil yang tinggi. Kita ada doktor falsafah. Kita ada pelbagai sijil-sijil kemahiran yang mampu mengatasi pelbagai virus sebelum ini. Contohnya, tuan-tuan, mampu mengkaji dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala bagi satu virus, satu ujian yang kita rasa, wah, ini cukup tinggi. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah manusia sebelum ini. Kan? Yang mampu meragut jutaan nyawa di peringkat dunia. Kan? Yang kita rasa tiap-tiap hari kita di Malaysia dengan ribuan kes dan sebagainya. Kan? Masih lagi kita tak mampu nak mencari kat mana diamnya, puncanya, kan, virus ini. Tuan-tuan, menunjukkan bahawa kita ni lemah, kita ni hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita ni rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, hanya kepada Allah sahajalah kami mengharap dan kepadanya lah tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Mereka memperakui bahawasanya mereka adalah milik Allah dan hamba-Nya. Kata Al-Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, sesungguhnya mereka perlu kembali kepada hukum, pentadbiran, ketentuan dan takdir. Tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri dan mengelak daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih lagi berada di bawah pentadbiran Allah. Kita masih lagi berada di bawah Lauh Mahfuz Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, video singkat ini saya sampaikan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan mendatangkan manfaat kepada kita. Sama-sama kita jaga diri, kita jaga SOP dan doa sesama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.